Jadi wa anwa'il wa'id mahdhah min ghairi dhammiha ila at-tabshir, dan dengan menyebutkan janji-janji buruk semata-mata dengan tidak sebut sekali berita gembira untuk dia. Duk royak hak tak molek saja, duk menakut-nakutkan saja, ngakak saja. Oh ya, tak boleh lagu tu. Kena sebut kata syurga. Kena sebut kata syurga. Kalau sebut neraka pun, sebab itulah dalam Quran selalu kalau dia sebut tentang neraka, sebut syurga. Dia tak ada sebut neraka saja. Kalau sebut syurga, takut sedap hati sangat, sebut juga neraka. Dia sebut. Itu cara dia dalam Quran pula gitu. Lepas tu Imam Nawawi sebut lagi perkara yang ketiga, wa fihi, dalam hadis ini juga ada pengajaran ta'lifu man qaruba islamuhu. Kita kena jinakkan orang yang baru masuk Islam. Jangan kita menyusahkan dia. Wa tarkit tasydid alaihim, dengan kita tidak menyusahkan mereka, memberatkan mereka. Kita menakut-nakutkan orang hak jauh ni, hak baru ni, usahkan benda-benda besar. Kita royak kita royak, kalau masuk Islam kena sunat. Lagu tu pun sunat tu lagu mana? Kerak kemaluan tu. Kita sebut tu, cara sebut tu dah. Padahal macam kerak kuku. Memang biasalah orang kerak kuku. Kalau tak kerak cemar. Royak kerak kuku, bukan kerak tangan. Ni cara royak tu, cara menakut. Tak boleh lagu tu. So siapa yang buat lagu tu, dia menanggung. Dia boleh giat lah. Ada giat dia. Kalau siapa menakutkan orang, meliarkan orang jadi jauh, tak usah pergi dekat. Kalau duk sebut benda yang menakutkan, tak boleh. Orang yang baru masuk Islam, kita kena jinakkan dia. Bahkan hak moleknya kalau dalam bab ni. Sebab itu kita kalau pakai ni macam-macam mazhab ni kan, senang. Dalam mazhab Hanafi tidak wajib sunat. Tak wajib. Tak apa kalau tidak bersunat. Jadi kalau dia tu masalah, kita fikir masalah kepada dia, tak usah, biar dulu. Biar dia masuk kat dulu, lepas kita kira ke dia lah. Tak usah sebut hak tu mula-mula. Sebut hak besar-besar, hak penting-penting. Hak ni, lagu-lagu ni tak usah sebut. Supaya juga kalau dia duduk dengan anjing, dengan gapo, orang asli ke, biar mudah. Pakai mazhab kata boleh, tak usah pakai hak Syafi'i, hak 7 kali kena samuk tu, payah lagu tu. Hak Imam Malik, Imam Abu Hanifah gapo tu, buat Islam juga. Tak tahulah hak mana lebih ramai, ulama tak tahulah, tapi sama ramai lah kita kata. Mana dia, kita pakai lah hak dia bila ketika nak pakai hak dia aja. Tak ada ketika lah kalau tidak lah, hak tu pun tak saya pakai. Padahal mudahnya kita bawa Islam tu, dia mudah nak terima. Kalau dia makan berok pun, biar pakai mazhab Malik situ. Itu masalah porok, masalah pekoh je baru. Akidah tu hak penting. Hak lama dah Islam makan juga. Kalau hak ikut mazhab tu, tak ada masalah. Hak lama dah, tidak nanti hak baru. Apa lagi kalau hak baru? Jangan kita meliarkan orang daripada Islam. Tu yang penting. Jangan kita meliarkan orang daripada Islam. Wa kadzalika man qaraba al-bulugh min as-sibyan. Begitu juga kita jangan menakutkan, meliarkan budak-budak hak nak balik tu. Sudahlah, pas pada ni kak, belakalah. Dengan sebab itulah Islam ni dia ajar dah. Semaya pun dia ajar dah, suruh sebelum pada tu lagi, sebelum balik dah, supaya tidak jadi berasa berat. Sudah biasa dah. Jadi kalau ayat puasa, dia tahu dah puasa, bukan biasa dah puasa sebelum balik pun. Itu caranya. Dengan kita jinakkan dia, dengan kita bagi galakkan kepada dia. Kalau puasa gini-gini, upah dulu tak apa, mula-mula tu. Jadi barulah dia tidak liar. Kalau tidak, dia akan jadi liar. Hak baru balik, kita tak boleh royak lah, gini-gini bebanan lah, hak berat-berat. Kena royak juga. Tak apa, bukan salah royak tu. Lepas pada ni kalau tinggal semaya berdosa, tinggal semaya ni berdosa besar, masuk neraka gitu, tak apa royak. Tapi kena royak hak lebih kata. Kalau semaya ni apa kelebihannya? Pasal dia kira sudah nak cerdik dah tu, kira nak matai dah tu, balik tu, dia sudah boleh mikir dah. Kalau kita royak kelebihan semaya, dari banyak sudut kelebihannya, banyak sudut. Jadi kalau kita orang lah buat banding, tak apa, kita kata kalau orang lah buat budi kepada kita, buat baik kepada kita, kita nak terima kasih kan, sekurang-kurang terima kasih. Ada kalanya kita berasa orang tu gapo saja kita, kalau dia kita sanggup beri ke dia sebab dia telah menyelamatkan nyawa kita misalnya, kalau telah berlaku begitulah kepada satu orang. Sebab memang ada banyaklah berlaku.
Salah satu ceritanya orang sini juga, orang Kelantan. Dia jadi macam adik-beradik dengan orang Selangor. Sebab apa? Semasa Mekah nak jatuh, lolo dah kawan tu. Orang Kelantan sana. Nasib baik kawan tu dah tahu. Kalau tidak tak tahulah derah gitu mau. Dia kata, bah tu. Lepas pada tu jadi baik macam adik-beradik. Itu manusia. Sama manusia. Allah SWT lagi banyak bagi kepada kita. Tak tahu nak oyak lah. Tak tahu nak oyak. Hak dia bui itu terlalu banyak sehingga tidak boleh dihingga. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau nak kira nikmat Allah bui tak boleh nak sebut. Banyak sangat. Jadi lagu mana cara kita nak terima kasih Tuhan? Nak menyatakan kesyukuran kita kepada dia, lagu mana? Seraya tu lah. Royak gitu, dia boleh faham dah tu. Mudah. Nak balik tu dia boleh faham. Royak lagu-lagu tu mudah masuk akal. Semaya tu lah. Kalau tidak kita pun tak tahu cara mana nak terima kasih. Tak kena gaya. Kalau salah terima kasih. Kalau manusia ni pun dia jadi berasa itu dia tak serupa satu tempat ke satu tempat, dia tak serupa. Cara dia tu, isyarat dia tu tidak serupa. Kalau tak kena gaya isyarat, marah kat orang kita. Marah kat orang. Setengah-setengah tempat lagu ni bagus, setengah-setengah tempat lagu ni nyawi nampak. Tu kita tak tahu. Serupa juga ibadat. Kita nak buat lagu mana ibadat, tak tahu. Kalau tak royak cara. Sebab tu kita tengok dalam dunia ni macam-macam. Ni ibadat lagu ni, ibadat lagu ni. Tak serupa, tak tahu, tak boleh. Fikiran kita tak boleh nak tentu. Jadi cara nak terima kasih tu pun dia royak. Sembahyang. Sembahyang berat setara mana sangat. Lepas tu selain daripada tu banyak lagi hikmat lainnya. Kalau royak benda-benda gitu, jadi orang yang berfikiran dia, kecuali dia tak sidik lah. Kalau dia sidik, dia akan kokoh mikir. Dia akan kokoh mikir dengan cara begitu. Wa man taba minal ma'asi kullihim yutalattafu bihim wa yudarrajun fi anwa'i ta'ah qalilan. Supaya juga orang yang baru bertaubat daripada maksiat, kita tahu dah dia jenis baiking. Jangan duduk timbulkan masalah kepada dia. Jangan. Boleh jadi dia mari semula hak tu asal dia. Kalau masalah. Jadi kita kena jinakkan dia dengan apa cara sekalipun. Kena jinakkan dia. Bagi kemudahan kepada dia. Dan perlahan-perlahan ansur-ansur dalam pelbagai taat ini, sedikit demi sedikit. Jangan kita nak bebankan dia dengan hak berat-berat. Hak berat-berat. Imam Nawawi kata, perintah-perintah Islam ni dalam bab taklif ni memang secara beransur-ansur. Mari kepada kita ni pun secara beransur-ansur. Jadi kita pun boleh juga lagu tu jika perlu. Secara beransur-ansur lagu ni, lepas tu lagu ni. Sikit-sikit. Dia manusia ni tak boleh. Payah nak sekaligus tu. Nak sekaligus tu payah. Di sinilah kelebihan Islam tu. Dalam keadaan ni dia mari lagu ni, dalam keadaan ni dia pergi lagu ni. Tu kelebihan. Oleh kerana kita ni terbuka, luah. Bila kita permudahkan kepada orang yang nak buat taat, ketaatan, ataupun orang yang nak masuk Islam, nak buat benda baik, dia akan jadi berasa mudah benda tu. Itu Imam Nawawi kata. Dan akibatnya biasanya dia akan jadi semakin minat dia. Itu caranya. Manusia ni kalau kita buat secara beransur-ansur, secara slow, dia jadi minat. Jadi semakin bertambah. Tapi kalau kita susahkan dia, hampir-hampir dia tidak akan buat. Itu cara manusia. Hampir-hampir boleh jadi dia tak akan buat. Ataupun kalau dia buat pun, dia tidak akan kekal lama. Dengan sebab itu kita apa dia hak mudah kepada dia, hak dia boleh buat. Sebab saluran untuk dapat pahala ni banyak. Banyak. Jadi apa dia hak dia boleh buat. Kita pihak tu. Pihak tu. Ataupun dia tidak merasa manis. Kalau kita bui berat-berat. Dalam hadis ini juga Imam Nawawi kata, perintah kepada pemimpin-pemimpin supaya berlembut, bergaluh dengan pengikut-pengikut dia, dan supaya bersatu padu, supaya bersepakat. Kalau hak berkongsi pemerintahan,
Dia suruh bersepakat, jangan duduk berselisih. Begitu. Ini sebab ni perkara penting. Jadi perkara penting hak berkait dengan masyarakat ini, dia tidak akan berjalan dengan sempurna kecuali dengan ada kesepakatan di antara pemimpin itu sendiri. Dengan sebab itu pemimpin tu dia kena sepakat, jangan jadi nampak selisih. Tak serupa, ni lagu ni, ni lagu ni, tak boleh lagu tu. Itu dia. Apabila berlaku perselisihan, akan hilanglah keberkatan itu. Akan hilanglah keberkatan itu. Dalam hadis ini juga ada pengajaran kepada dia. Pemerintah dia kena pesan sama, beri peringatan kepada pemerintah hak bawah daripada dia. Jangan pakai lepas tangan gitu. Dia kena pesan sama, bagi pesanan, bagi arahan, panduan kepada pemimpin-pemimpin hak bawah dia. Walaupun mereka tu orang jujur dah, orang baik dah, walaupun begitu, tidak kata nak wayak, nak pesan dia kepada hak tak jujur saja. Ni dia kata, wa in kanu ahla fadlin wa salahin, walaupun mereka itu hak pemerintah bawahan ni orang molek dah, orang jujur dah, seperti Mu'ad dan Abi Musa. Dia orang molek dah, sahabat ni. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sebab apa? Peringatan itu berguna kepada orang mukmin. Itu pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini. Tak apalah. Dalam riwayat seterusnya, dia suruh mudahkan, jangan payahkan, tenangkan, sakinu. Dia suruh tenangkan, jangan boleh jadi bercelaru, bergelabah orang. Dia suruh tenangkan, jangan kita liarkan orang. Jangan kita liarkan orang, apa cara pun. Apa cara pun, dalam segala perkara lah. Kalau jadi liar dengan sebab pihak, tak usah pihak, kira cara lain, dengan cara pujuk, dengan cara gapo, lagu tu. Itu hak Nabi SAW pesan, suruh. Kalau kita buat lagu hak ni luah ni, dalam semua perkara lagu tu. Pemimpin pun lagu tu, dia kena berlembut, boleh bertolak ansur. Hak patut maaf, hak tak boleh maaf, sehingga kalau dia maaf, jadi orang lain jadi keliru pula. Jadi buruk sangka kepada dia, kena bertindak. Orang tak akan marah, maka bertindak di situ tu disiplin lah, kita kata. Lagi bagus, lagi orang kenal, barulah orang nampak dia tu ada pendirian, ada kewibawaan. Jadi dia kena bertindak lah ke mana-mana. Gitu. Jadi dalam bab ni, walaupun Imam Muslim buat mari dalam bab jihad, tentu sekali maksud dia hak ni suruh mudah, jangan payah, jangan gitu gini ni, dalam bab ni lah. Tetapi hadis ni juga di tempat-tempat lain ataupun dalam perkara-perkara lain, dalam bab-bab lain boleh digunakan juga, dalam semua perkara. Dalam semua perkara, atas diri kita sendiri pun lagu tu juga. Atas diri kita sendiri, jangan kita bebankan dengan hak berat-berat. Sebab kalau hak berat-berat tak ada tahan lama, tak boleh tahan lama. Tu dari Imam Nawawi sebut. Kita sendiri pun, kita berasa sedap ke mana? Sedap ngaji Quran, ngaji sedap ke mana? Kita rasa berat sikit kalau nak ngaji, tapi kalau gani boleh buat, buat. Gapo dia hak boleh buat tu. Walaupun nampaknya, zahirnya, kita dapat keuntungan dunia. Kita dapat keuntungan macam niaga, kita dapat keuntungan dunia. Kita betul lah mengikut cara Islam. Lagu tu, kalau tu mudah, bila-bila kita buat kerja tak tu. Kita ikut cara Islam, boleh pahala buat tu. Dah kalau tak boleh bangun tengah malam, misalnya kita kata, tak boleh bangun tengah malam, hak boleh bangun tak apa lah. Hak tak boleh bangun, kita bagi mood. Misalnya kalau orang tidur lewat tengah malam, lagu mana kalau nak bangun pagi letih benar. Kalau nak bangun awal lah, ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata molek main subuh lewat sikit. Sebab tu sunat kalau kita gaji cara terbuka luah gini, mazhab ni gini, mazhab gini, barulah. Sebab maksud sebenarnya nak gini, nak khusyuk. Kalau semayang awal apa tak khusyuk, kau baru sendiri sana ni. Jadi kita bagi hak mudah, Nak tahu lagu mana mudah tak mudah, boleh kita belajar, kita tahu lah. Misal saat ni mazhab Hanafi dia kata boleh lah. Lepas tu kalau nak semayang witir ni tengah malam, hak molek je lewat tu, pak ujung. Hak semayang awal lagu mana boleh ke? Boleh.
Ada juga hadis.